Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Encik Husaini bin Muhammad Hussein, dan ahli-ahli dan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di majlis Aidil Fitri, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga kita yang menyambut Aidil Fitri ini tergolong dalam golongan orang yang layak untuk menyambut Aidil Fitri. Kerana apa? Kerana Aidil Fitri ini berasal dari perkataan Aid, berasal dari perkataan ada ya'udu, audan wa aidan. Ada ya'udu ni maksud dia kembali. Aid maksud dia kembali. Al-Fitri maksud dia fitrah, kembali kepada fitrah. Yang mana fitrah manusia ni, setiap yang dilahirkan fitrah dia bersih daripada dosa. Jadi Aidil Fitri ni maksud dia kembali kepada fitrah semula jadi, iaitu kembali bersih daripada dosa setelah dosa kita diampunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi kalau puasa pun tak, katakanlah, buat amal pun tak, katakanlah, tiba-tiba sambut Aidil Fitri lebih pada orang, buat malu je. Tu je. Tapi kita mohon kepada Allah, sebab kita berpuasa, kita tarawih, harapnya amal kebajikan yang kita buat itu menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah dan melayakkan kita menyambut Aidil Fitri. Tapi sebab tu saya ceramah kat sekolah saya kata, geng-geng tak puasa tu dosa sambut Aidil Fitri, buat malu je. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sabda, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana beriman dan mengharapkan keridhaan Allah, pasti Allah ampunkan dosa dia. Jadi orang puasa, ya Allah ampun dosa. Jadi bila ampun dosa, kembali berfitrah, layaklah untuk menyambut Aidil Fitri. Jadi kita doalah kepada Allah Ta'ala, moga kita ni termasuk dalam golongan yang layak untuk menyambut Aidil Fitri. Dan bila kita dah kembali kepada fitrah, kita dah bersih. Bila bersih, jangan kotor orang pula. Ini kita pelik juga. Ramadan, semayang subuh berjemaah, tengok berapa saf. Banyak saf. 1 Syawal tinggal 1 saf. 1 Syawal dia dah hilang dah. Memang betul lah. Saya kata memang betul apa yang Nabi kata, bulan Ramadan setan kena ikat betul sungguh. Setan kena ikat betul sungguh Ramadan. Memang ramai orang pergi masjid. Sekarang pergi masjid dah lengang dah. Maknanya lepas malaikat, lepas syaitan dilepaskan, dah kembali perangai fitrah sebelum ni. Bukan fitrah bersih dosa, perangai dulu tu ada pula. Jadi oleh kerana itu kita haraplah Aidil Fitri ini, yang mana Nabi SAW ajar kepada kita, Aidil Fitri ini kita kena sambut sebab hari ini hari kemenangan. Sebab tu takbir Aidil Fitri ini dia cerita tentang perang, menang. Cuma kita tak faham, sebab tu takbir jadi mendayu. Maksud dia la ilaha illallah wahdah, Allah Ta'ala yang maha satu, esa, tunggal. Sadaqa wa'dah, janji Allah benar. Wa nasara abdah, Allah memberi kemenangan dan membantu hamba-hambanya. Wa azza jundah, Allah memuliakan tentera-tenteranya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah mengalahkan puak-puak yang berpakat untuk hancurkan Islam. Tu makna dia. Tapi sebab raya dia jadi la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Kalau saya tak balik kampung dengar takbir tu, tobat nangis. Patut semangat. Betul tak? Dia punya mendayu-dayu campur dengan dendam perantau saja, tak ada apa. Tu nak cerita bahawasanya kita ni kadang-kadang tak faham takbir. Takbir tu takbir kemenangan. Sebab apa? Kita berjaya melawan hawa nafsu kita, sanggup tak makan di bulan Ramadan, berjaya, maka berjaya Allah hadiahkan Aidil Fitri. Haram kau tak makan, wajib makan, wajib puasa, wajib tak puasa. Siapa yang puasa hari itu,
kita ni terlebih hari pula raya. Sampai tak sempat puasa 6. Ni satu penyakit juga. Sedangkan Nabi sebut man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama sama ad-dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, pahala macam puasa setahun. Jadi kita ni terlebih pula dah. Sampai terlupa nak puasa 6. Jadi siapa-siapa yang belum sempat lagi puasa 6, ada lagi masa. Hari ni baru 21 Syawal, sempat lagi 6 hari. Baik. Jadi yang kita nak bicarakan hari ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, walaupun kita kena gembira, kita gembira di hari raya, tapi kalau kita pergi sembahyang raya, surah yang sunat dibaca pada sembahyang raya ada 4 surah. Bapak imam kalau jadi imam, kalau dia baca surah lain, itu tidak sunnah. Nabi tak buat. Yang Nabi ajar pada kita, kalau kita sembahyang raya, rakaat pertama baca surah Qaf, rakaat kedua baca surah Al-Qamar. Surah Qaf dengan surah Al-Qamar ni panjang. Kalau tak mampu surah Qaf dengan surah Al-Qamar, tukar. Baca rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Itulah dia sunnah. Kalau ambil surah lain, itu tidak sunnah Nabi. Kalau ambil surah lain. Tapi yang kita nak bicarakan di sini, kenapa Nabi pilih 4 surah ni? Sedangkan kita sedang beraya. Dalam keadaan kita beraya gembira pun tuan-puan, Islam ajar kena ingat mati. Saya bagi contoh, surah Qaf. Dalam surah Qaf tu ada satu ayat, Yauma naqulu li jahannam. Surah Qaf ni cerita akhirat. Keempat-empat surah tu cerita tentang syurga neraka. Cerita bukan cerita hari raya. Cerita neraka, cerita akhirat. Patutnya kalau raya-raya ni tak, Nabi pilihlah surah Bidadari sudah. Surah Bidadari, surah makan tak. Banyak surah makan, contoh surah Al-Waqi'ah, cerita tentang syurga tu. Makan apa, walahmi tayrin mimma yashtahun, makan daging burung, boleh. Tapi Nabi tak pilih tu. Nabi pilih surah Qaf. Surah Qaf ni surah cerita tentang kehancuran umat sebelum ini. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasi wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwan Lut. Itu semua cerita kehancuran umat. Kemudian cerita akhirat pula. Yauma naqulu jahannam. Hari akhirat Allah Ta'ala bercakap dengan neraka jahannam. Allah Ta'ala tanya neraka jahannam, halim talati, wahai neraka, kau sudah penuh ke? Allah Ta'ala tanya tu, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tanya, bila dia tanya, neraka jawab macam mana? Halim talati, wahai neraka jahannam, dah penuh ke belum? Neraka tak cakap belum penuh tak. Neraka tanya, hal mim mazid, ada ramai mana lagi? Gaya dia jawab. Neraka kata, hal mim mazid, banyak lagi ke? Boleh masuk. Maknanya neraka nak sebut dia ni suka sangat nak bakar orang jahat. Dia tak kata belum lagi tak. Sebab tu bila saya semayang tarawih di Masjid Quza, imam waktu tu tahun 2003, waktu saya buat KPLI, semayang tarawih, dia import imam daripada Mesir. Imam daripada Mesir ni baca surah Qaf sampai ayat tersebut, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Dia baca sekali, dia ulang lagi, dia ulang sampai dia nangis. Dia ulang 2-3 kali tak nangis, 2 tak nangis, 3 tak nangis, 4 tak nangis, 5 nangis. Dia nak suruh masuk feeling. Makmum tak nangis, dia tak faham. Makmum buat dia apa hal pula imam ni dah. Tapi makmum yang faham pun dapat rasa lah. Dia ulang, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ulang lagi sampai nangis. Itulah surah ayat yang dibacakan dalam sembahyang raya. Nabi pilih yang tu. Rakaat pertama, habis rakaat pertama surah Qaf, naik rakaat kedua. Rakaat kedua surah Al-Qamar. Bunyi macam mana? Perkataan pertama, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat. Matahari pun bulan pun sudah terbelah. Kita sambut raya tapi cerita kiamat sudah dekat.
Sebab tu sahabat-sahabat dulu sambut raya walaupun gembira, tetapi dia pergi semayang, dia dah masuk benda lain dalam hati dia, ingat mati. Orang Melayu pergi semayang tak faham, sebab imam baca dia tak faham. Tapi alhamdulillah orang Melayu buat satu program untuk ingat mati. Hari raya ramai-ramai pergi ziarah kubur. Okey lah tu. Okey dah tu, dia tak faham Arab, dia buat benda tu, okey dah tu. Kira ada lah tu apa nama CP-CP, kena dah tu. Sebab tu orang tanya saya, Nabi ziarah kubur tiap-tiap raya ke? Yang kita ambil ni tak bid'ah ke? Yelah, kalau Nabi tak ziarah kubur pun Nabi suruh ingat mati. Hari raya Nabi suruh ingat mati. Buktinya surah yang Nabi pilih. Okey, tak mampu dua surah tu, berapa orang 4 imam aja ingat. Atau makmum kalau baca pun marah sebab panjang sangat. Memang panjang. Saya ada seorang imam nama Muhammad Nasim. Muhammad Nasim ni hafal Quran, dia jadi imam di masjid kampung saya. 1 tahun tu dia baca 2 surah ni. Rakaat pertama baca surah Qaf, rakaat kedua baca surah Iqtarabatis Sa'ah. Makmum lenguh kaki lama tunggu. Dah tak faham, lenguh. Yang faham okey. Tak tahulah apa yang makmum maki Pak Imam dah tahu. Buku Pak Imam tak faham, nasi dagang tu tunggu apa kerja Pak Imam panjang sangat, pendek-pendek sudah. Lepas ni khutbah pula dah. Jadi tukar, tak apa tukar. Tukar 2 surah tu, ambil 2 surah pendek. Sabbihisma rabbikal a'la. Dalam Sabbihisma rabbikal a'la tu pun ada cerita juga. Cerita neraka juga. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang masuk neraka ni la yamutu, dia takkan mati dalam neraka. Wa la yahya, tapi tak hidup. La yamutu, dia tidak boleh dikatakan mati sebab dia takkan mati. Wala yahya, nak kata hidup pun tak hidup sebab seksa sangat. Seksa macam nak mati, tapi tak mati. Faham tak? Jadi kita dengar, Allah, seksanya neraka. Jadi orang baca Quran, imam baca, kita faham. Oh, cerita mati juga walaupun raya. Itu rakaat pertama. Naik rakaat kedua pula. Hal ataka hadithul ghashiyah. Tak datang ke kepada kamu cerita hari akhirat? Akhirat pula, cerita kiamat. Apa berlaku? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah orang pada hari itu tunduk. Amilatun nasibah, macam pekerja yang penat bekerja. Kenapa? Tunduk tu sebab tasla naran hamiyah, sebab kena bakar api neraka. Jadi kalau orang dengar, orang faham, Allahu Akbar, aku nak sambut raya ni, tapi Allah Ta'ala suruh imam baca surah-surah ni, ingat mati juga. Jadi bila ingat mati tu, bila lepas daripada apa nama semayang raya dengan khutbah pula, lepas tu kita jalan pergi makan, tak berapa nak lalu lah. Tak berapa nak selera sebab ingat mati. Tapi pokok kita ni, lepas raya, mana nasi dagang? Rumah siapa? Saya lepas, tak cakap orang lain, saya cakap saya. Faham imam baca. Bila balik rumah, tanya mak, rumah siapa yang buat nasi dagang? Sebab saya suka nasi dagang. Mak saya kata, rumah sebelah hari ni buat nasi dagang, rumah depan buat nasi impit. Tak apa, nak pergi rumah sebelah. Pergi rumah sebelah, silap dia buat roti janda, silap tempat. Raya baru ni, Allah, mak, apa mak silap tempat? Kenapa mak silap tempat? Saya cari nasi dagang, sampai hari ni tak jumpa lagi nasi dagang raya. Datang sini kena tak dagang juga, padahal saya ni orang dagang. Jadi saya nak cerita, itulah dia ustaz. Jadi nak cerita bahawasanya kita tidak memahami maksud hari raya sebenarnya. Yang Nabi ajar kepada kita, walaupun kita gembira, tapi kita masih lagi ada apa nama ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh kita dengar tazkirah. Dan tazkirah tersebut berkaitan dengan semayang raya ni, iaitu kaitan dengan hari akhirat. Jadi oleh kerana itulah, bila orang pergi semayang raya, sebab tu kena pergi semua. Pergi semua, orang apa nama, orang uzur pun dia suruh pergi kan. Dan semayang sunat raya ni, sunat dilakukan di padang, ramai-ramai. Itu nak menghubungkan silaturahim. Cukup cantik Allah buat. Nabi Allah arahkan umat Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan program itu di padang-padang. Jadi oleh kerana itu tuan-puan, saya amat berharap supaya hari raya kita ini, walaupun kita gembira, kita masih lagi ingat mati, ingat akhirat. Ni bagus. Inilah apa nama fasa ros merah buat ni. Bukan datang makan, panggil penceramah pula. Ya lah tu, betul lah tu. Kenapa? Walaupun kita gembira, tapi ada, kita nak cerita apa dia sebenarnya beraya tu
Dan Nabi SAW dia sebut kebaikan kita bagi makan. Orang tanya saya, marhaban Nabi buat ke jalan rumah ke rumah? Zaman Nabi tak ada. Ini bid'ah ni, Nabi tak buat bid'ah, kenapa buat? Yelah, Nabi tak buat, tapi Nabi cakap at'imut ta'am, kamu bagi makan kau orang. Yang pertama. Yang kedua, wasilul arham, kamu hubungkan silaturrahim. Dua. Yang pertama, afshus salam, sebarkan salam. Jumpa, assalamualaikum. Ya. Yang kedua, at'imut ta'am, bagi orang makan. Yang ketiga, wasilul arham, hubungkan silaturrahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, semayanglah kamu pada waktu malam, waktu orang lain tidur semua. Apa kamu dapat? Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Ada 4 amalan. Afshus salam, sebarkan salam. Dengan marhaban ni pun dah dapat dah satu. Sebarkan salam, datang. Salam ni sejahtera, sebarkan kesejahteraan. Ramai-ramai orang tetamu datang rumah ni, dia bawa apa? Dia bawa kesejahteraan, rahmat kan? Bila mereka datang ramai tu, alhamdulillah, dia bawa rahmat Allah Ta'ala. Dah dapat dah. Lepas tu dia masuk, bukan dia cakap benda lain. Hoi tak, assalamualaikum, betul tak? Dah dapat dah, saya bakal salam. Lepas tu yang kedua, at'imut ta'am, makan, betul? Marhaban ke buat makan lah. Cuma kita harap jangan rumah tu nasi dagang, rumah sebelah karipap aja tak kena, tak boleh. Yang tu tak betul. Makan, bukan nak makan sangat pun sebenarnya, kenyang dah. Dua. Yang ketiga tadi, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Ada dalam marhaban? Ada. Jadi 3 perkara syarat untuk kita masuk syurga: sebarkan salam, bagi makan, hubungkan silaturahim. Dah ada. 1 lagi tinggal. Apa dia? Semayang waktu orang tidur. Yang ni je belum. Dapat buat yang ni, Nabi jamin tadkhulul jannata bisalam, kamu boleh masuk syurga dengan sejahtera. Jadi 3 amalan dah buat. Sebab tu syurga ni Nabi SAW sabda, la yadkhulul jannata qati', takkan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini adalah satu cara kita nak kemaskan silaturahim, kukuhkan perpaduan kita. Buatlah. Orang kata ini bid'ah. Ya, bid'ah Nabi tak buat, tapi inilah bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik, tak ada masalah. Tuan-puan nak faham bid'ah, tuan-puan beli buku saya, Encyclopedia Bid'ah. Kat Popular Bookstore pun ada. Dalam tu dia cerita apa itu bid'ah yang sebenarnya, bid'ah hasanah. Jadi oleh kerana itu, teruskanlah satu amalan yang cukup baik. Dan Nabi SAW sebut lagi dalam hadis lain lagi kelebihan orang hubungkan silaturahim. Nabi sebut, man sarrahu, barang siapa yang mahu an yunsa'alahu fi athari, untuk dipanjangkan umurnya, wa yubsata lahu fi rizqi, dan juga dilapangkan rezekinya. Siapa nak umur dia panjang, rezeki dia banyak, dia kena buat apa? Falyasil rahimah, dia kena hubungkan silaturahim. Jadi siapa-siapa nak panjang umur, orang tanya, apa maksud panjang umur? Ulama-ulama menyatakan panjang umur ni ada 2 makna. Yang pertama, makna dia walaupun umur dia sikit, tapi macam orang yang umur panjang. Macam mana? Contoh, umur mati umur 46. Siapa dia? Imam Nawawi. Imam Nawawi dia meninggal umur 46. Tapi pahala dia sampai sekarang duduk dapat lagi. Sebab kita baca kitab hadis 40, kitab dia Riyadhus Shalihin. Jadi umur dia panjang. Kenapa? Walaupun dia mati, pahala dia dapat lagi. Itu masuk umur panjang. Dan juga masuk umur panjang juga, kita dapat buat amal ibadat. Yang mana amal ibadat tu orang lain kena buat banyak kali, kita buat sekali je. Contoh, sembahyang Jumaat. Orang tak pergi sembahyang kat masjid, dia kena sembahyang 27 hari. 27 hari sembahyang. Katakanlah sembahyang subuh, 27 hari dia sembahyang subuh kat rumah ni, baru dapat 27 pahala. Kita sehari, faham tak? Kita sehari sembahyang macam orang sembahyang kat rumah tak jemaah 27 hari. So umur sama panjang? Umur yang sembahyang kat masjid. Sebab tu jumpa ngetes tu cakap, kau tak pergi masjid subuh, pendek umur. Dengan makna masuk pendek umur, dengan makna
Bukan cepat mati dah. Dengan makna walaupun umur dia 80, tapi dapat dikejar oleh orang-orang yang umur 40. Sebab apa? Orang umur 40 ni sembahyang masjid. Itu makna panjang umur. Contoh panjang umur lagi saya sebut. Waktu tarawih pun 10 malam akhir. Patut Ustaz Syamah Ramadan baru faham. 10 malam akhir, malam nak bagi tahu Allah Ta'ala ni cukup nak suruh kita masuk syurga. Allah Ta'ala bagi hadiah kepada umat Nabi Muhammad ni, apa dia? Lailatul Qadar. Bagi Lailatul Qadar tu, Nabi kata, Nabi tak sebut kau carilah Lailatul Qadar dalam masa setahun. Tak. Susah, masa setahun 365 hari. Nabi kata, kau cari Lailatul Qadar dalam masa sebulan Ramadan. Tak, banyak sebulan di 30 hari. Nabi pendekkan lagi. Kau cari Lailatul Qadar dalam masa 10 hari akhir Ramadan. 10, banyak lagi. Kau cari Lailatul Qadar dalam masa malam-malam itu 5 hari. Dalam masa 5 hari je kau cari. Nak bagi tahu daripada 360 hari turun 5. Tak cari lagi. Memang tak nak sungguh lah masuk syurga kalau tak cari. Saya sebut macam mana cara nak supaya kita dapat Lailatul Qadar tu dengan cara yang mudah. Macam mana saya kata? Pertama, semayang subuh berjemaah. Semayang subuh berjemaah, pahala dia macam semayang 10 malam. Betul tak? Kedua, semayang isyak berjemaah. Semayang isyak berjemaah, pahala macam semayang separuh malam. Yang ketiga, semayang tarawih balik sama dengan imam. Kenapa pula balik sama dengan imam kalau balik awal macam ni? Nabi SAW zaman Nabi dulu, ini yang berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi tak adalah semayang tarawih dibuat secara macam sekarang. Yang buat macam sekarang ni zaman Sayyidina Umar. Nabi satu hari Nabi pergi semayang pada malam 23. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Malam 23 Nabi pergi semayang kat masjid. Maka sahabat pun ikut. Nabi semayang sampai 1/3 malam. Lebih kurang pukul 11 malam. Okey. Malam 23. Malam 25 Nabi semayang pula. Sahabat ikut. Sampai separuh malam. Lebih kurang pukul 2 pagi. Jadi bila lebih kurang 2 pagi, sahabat pun kata, lau naffaltana baqiyal lail. Alangkah baiknya kalau Nabi tu jadi imam untuk kami sampai habis malam, sampai subuh. Lagi seronok tengok sahabat semangat. Kalau kita imam baca panjang, marah. Kalau imam semayang lah sampai pukul 2 pagi, taubat kena buang serta-merta 24 jam. Baik. Tapi Nabi bila semayang sampai pukul 2 pagi, sahabat kata, kalau teruskan sampai habis kan bagus. Nabi kata apa? Ini yang Nabi kata. Nabi kata, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang semayang tarawih sama dengan imam sehingga imam balik, sehingga imam selesai, sampai imam selesai. Siapa-siapa yang semayang tarawih bersama dengan imam walaupun sekejap, tapi sehingga imam selesai, dituliskannya pahala macam semayang sepenuh malam. Patut Ustaz Syamah awal ni Ramadan. Maknanya kalau orang tanya saya jawab 8 rakaat sunnah. Sunnah 20 rakaat pun sunnah, tapi balik awal tak sunnah. Faham tak saya? Saya balik kampung, ni cerita lah. Balik kampung, bila balik kampung, waktu sampai kat kampung tu semayang tarawih terakhir malam 29. Semayang tarawih terakhir. Jadi saya cari, saya penat sebab bawa kereta jauh, penat nak tarawih. Saya kata nak tarawih kat mana ni? Saya pergi cari tempat yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat, saya tak cari 20. Sebab kalau saya nak tunggu 20, memang saya penat. Saya pergi cari 8 rakaat. Sebab saya tahu, kalau semayang 8 rakaat, imam selesai, saya selesai sama dengan dia. So, saya tak balik awal. So, saya dapat 1 malam. Tapi kalau saya pergi masjid yang 20 rakaat, saya balik awal. Imam tak selesai lagi. Saya tak dapat 1 malam. Nampak? Jadi 20 rakaat sunnah, 8 rakaat sunnah. Balik awal tak sunnah.
Suruh imam balik awal. Hebat juga orang Ros Merah ni. Suruh imam balik awal. Bukan imam balik awal, imam berhenti awal. Jadi nak cerita bahawasanya Allah Ta'ala, so umur kita panjang. Kita semayang tarawih satu malam dapat pahala. Satu malam kalau kita hidupkan dapatlah 83 tahun. Sebab satu malam Lailatul Qadar ni macam 83 tahun. Dapat umur 83 tahun umur kita tahun tu. Tambah pula tarawih balik sama dengan imam, 83 pula. Berapa dah? Tak pandai matematik orang sini. 166, betul tak? 166. Tambah pula isyak berjemaah. Isyak berjemaah 83 bagi 2 40, 166 campur 4,5 200 lebih. Satu malam bulan Ramadan kita dapat umur 204 tahun lebih kurang. Habis kalau dapat selama 10 kali Lailatul Qadar, takkah kita umur kita dah 2,000 lebih? Itu maksud umur panjang. Itu satu amalan. Satu siapa? Oh, silap ustaz. Kenapa ustaz cakap kami? Saya dah lama dah 8 rakaat. Dah balik awal lama. Tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak habiskan 20. Saya suruh imam buat 8. 20. Jadi nak cerita bahawasanya tuan-puan, itu cara maksud panjang umur. Itu satu pandangan ulama. Satu lagi pandangan ulama, maksud panjang umur ni Allah tambah sungguh. Di Lauh Mahfuz tulis 60. Umur 60 kau mati. Umur 60 kau mati. Tapi oleh kerana dia doa panjang umur, dia hubungkan silaturrahim, dia buat baik, Allah tambah lagi kontrak dia. Sambung kontrak. Macam pegawai kerajaan lah. 60 tak apalah, tak usah mati lagi lah. Muhammad Rifki umur 60, 70 lah. Umur 70 saya doa panjang umur. Orang Pulau Indah pun tolong doa lagi kat saya. Panjang umur Ustaz Rifki tu, katakanlah. Panjangkanlah umur dia, umur 70 tu. Panjangkan lagi ya Allah. Dia boleh syamah lagi tu, sihat lagi umur 70 tu. Boleh lagi orang dengar syamah dia. Tolonglah ya Allah. Allah kata tak apalah, tambahlah 80. Boleh tak Allah tambah? Boleh. Bukti tertulis di Lauh Mahfuz semayang 50 waktu. Betul tak? Tapi Nabi minta naik sekali, turun 5 jadi 45, naik pula turun 5 jadi 40, naik pula turun 5 jadi 35. Begitu. Sama juga. Umur 60. Orang Pulau Indah doa lagi, saya tambah 70 umur saya. Lepas tu sudah umur 70, tambah lagi 80. Orang Pulau Perdana pula dah, tambah lagi 90. Contoh. Tapi Allah Ta'ala kata tak apalah Rifki, setakat 80 tu dah, aku rindu sangat denganmu, nak jumpa. Bila rindu sangat nak jumpa, itu dia panggil qadha mubram. Bila qadha mubram tak lagi dah. Doa lah macam mana. Sebab tu kita kata, bila orang meninggal dunia kita kata Allah sayang kat dia, betul tak? Orang Melayu bagus. Orang Melayu ni kalau bab mati ni bagus sungguh. Kalau aksiden mati semua, mati semua. Nasib baiklah mati semua, dia kata. Kalau tak kesian anak yatim. Tak, seorang hidup kesian anak yatim. Kalau aksiden semua mati, tinggal seorang je. Nasib baik tinggal seorang. Ada juga zuriat. Tengok. Baik orang Melayu. Yang baiklah. Kaedah kita cakap. Cantik maknanya apa yang Allah buat kat kita semua baik. Jadi macam mana nak supaya umur kita ditambahkan? Tambah macam apa nama? Tambah sambung kontrak. Nabi sebut falyasil rahimah, maka kau kena hubungkan silaturrahim. Hubungkan silaturrahim. Nabi kata siapa-siapa nak panjang umur, tapi Nabi rangkaikan man sarrahu an yunsa'alahu fi athari. Siapa-siapa yang nak panjang umur, wa yubasatalahu fi rizqi, dan ditambahkan rezekinya. Betul lah. Kalau umur panjang, peruntukan rezeki tak ada, naya. Kita dah umur 60, peruntukan rezeki kita dia dah tulis lah. Allah Ta'ala tulis lah. Peruntukan rezeki Muhammad Rifki umur 60 ni, selama dia hidup ni, beras dia makan katakanlah 1 lori. Ayam dia makan selama dia lahir, sejak daripada dia lahir sampai umur 60 tu, ayam dia makan sebanyak 1 lori. Katakanlah, tiba-tiba Allah panjangkan umur saya, tapi rezeki peruntukan dia tak tambah. Bajet tak ada. Nanya saya. So dia tambah bajet pula. Dia tambah bajet.
Sebab tu bila orang tua tikam nombor ekor, saya kata ada harapan nak mati awal awak. Kenapa pula? Sebab kalau kau tikam nombor ekor, kau dapat banyak, sedangkan itu bukan waktu dapat lagi. Bukan waktu nak dapat lagi. Tapi kau tikam dengan tak patutnya, dengan haramnya, Allah Ta'ala dah nak bagi dulu, dah nak sangat, aku bagilah kau nak. Bagi 100,000 katakanlah. Bila 100,000 tu peruntukan 100,000 tu patut dia dapat umur 60. Dah bagi dah umur 30. So habis peruntukan. Tak sempat 60, umur 50 mati awal. Baru ni diminta saya ceramah pada pegawai-pegawai besar. Saya kata nak ceramah tajuk apa ni? Saya kata orang yang lobby kuat sangat, cepat sangat nak naik pangkat ni sampai guna benda-benda tak patut ni, kok mati awal naya ni. Patutnya lambat lagi rezeki dia akhir-akhir tu, tapi dia dah lobby situ, buat kerja tu, buat kerja ni, usaha sangat, nak sangat jawatan tu supaya dapat awal, pokok duit dia dapat, so pendek umur kat belakang naya. Betul ke Ustaz? Mana tahu. Peruntukan tu patut awak dapat lambat, awak dapat awal. Sebab apa? Awak buat kerja tak betul. So Allah Ta'ala tengok, dah nak sangat aku bagi. Bila bagi dengan marah. So dia pendekkan yang belakang, peruntukan belakang, dia bagi awal. So dia kena mati awal. Sebab peruntukan dah tak ada lah. Sudah tak minta jawatan lah. Dia nak isi profesor pun tak jadi tu. Dia isi profesor tak apa. Sebab memang dia isi cara betul, tak apa. Nak isi profesor pada saya mohon. Apa nama guru cemerlang, mohon. Tak ada masalah, saya tak bimbang. Itu rezeki yang baik, tak ada masalah. Allah nak tambah betul-betul, okey. Pokok yang tak betul ni, Allah ambil peruntukan yang umur tua, letak awal, so mati awal. Jadi sekarang ni kita ada peluang untuk panjangkan umur kita di sisi Allah SWT dengan cara kita hubungkan silaturahim. Dan saya berdoa supaya umur tuan-puan ini dipanjangkan oleh Allah, terutamanya penceramah. Kalau penceramah cakap tak, dia kena panjang sikit pada orang lain tak. Cuma panjangnya umur tuan-puan kita minta lah dengan Allah, supaya umur kita dipanjangkan dalam keadaan kita soleh. Nabi ajar kepada kita. Nabi ajar kepada kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada umur yang menyusahkan orang. Ardhalil umur tu maksud dia nyanyuk. Ardhalil umur nyanyuk. Ardhalul umur, orang putih kata Alzheimer. Bunyi lebih kurang kan? Saya pergi ceramah tajuk Alzheimer. Cerita tajuk Alzheimer dengan doktor, seorang India, seorang Kristian. Seorang Cina, seorang Buddha, seorang Kristian. India tu Kristian. Dia datang, kami Masjid Tamayu waktu tu buat program apa nama untuk orang tua warga emas, macam mana nak selamat daripada nyanyuk. Maka dia panggil penceramah doktor daripada hospital apa nama Johor Bahru ni. Macam mana cara makannya apa semua. So dua orang doktor tu orang kafir. Dia cerita lah. Cerita macam mana dari segi perubatannya, otak mengecup dan sebagainya lah. Habis dia ceramah, giliran saya. Alzheimer, saya kata. Alzheimer ni bahasa orang putih. Arab kata ardhalul umur. Saya pun tunjuk kataan dalam Quran. Lepas tu saya tulis dengan apa nama, dengan PowerPoint. Ardhalul umur, Alzheimer. Apa maksud Alzheimer? Apa maksud ardhalul umur? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Apa dia? Allah Ta'ala sebut, wa minhum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah bagi definisi. Definisi Alzheimer dalam Al-Quran ialah dia tak tahu selepas dia tahu. Allah bagi definisi. Dia tak tahu selepas dia tahu. Dulu dia tahu, sekarang dia tak tahu. Nyanyuk lah. Dan Imam Sayyidina Ali kata umur nyanyuk biasanya mula umur 75. Saya cakap tafsir apa? Dia dengar. Apa yang saya cakap tu sama dengan kajian dia. Saya bukan doktor, saya ustaz. Saya keluarkan balik kajian-kajian ulama tafsir tu. Jadi dia dengar. Dia dengar okey lagi. Ada orang tanya. Orang tanya, ustaz, dalam Islam apakah makanan paling baik untuk selamat daripada nyanyuk? Sudah orang tanya. Patut tanya doktor lah makanan, mana aku tahu tak? Saya pun tak boleh jawab ni. Macam mana nak bagi tahu?
Dia tak boleh jawab ni, saya buka ayat Quran, saya tengok An-Nahlu. Ayat yang cerita tentang nyanyuk ni berada dalam surah An-Nahlu. An-Nahlu ni maksud dia lebah. Dan saya pun buka Quran, ayat tersebut, tengok rupanya ayat cerita nyanyuk ni selepas cerita tentang kebaikan madu lebah. Lepas cerita kebaikan madu lebah, cerita nyanyuk. Waktu dia tanya tu, sebelum jawab saya buka Quran. Mesti ada kaitan. Saya pun jawab dalam ceramah tu. Saya kata saya tak berani nak cakap makanan yang baik untuk orang yang kena untuk menyelamatkan daripada Alzheimer. Cuma saya nak cakap kenyataan Al-Quran. Selepas cerita madu, kebaikan madu, dia cerita nyanyuk. Jadi saya minta 2 orang doktor yang ada kat sini ni cuba kaji apa yang ada dalam madu sehingga menyebabkan Allah Ta'ala letak madu baru nyanyuk. Cuba kaji. Dia kata memang madu bagus. Terkejutlah dianya. Dia punya susunan. Sudah ceramah tu dia datang jumpa saya. Dulu kataan dia cakap very nice talk. Salah tajwid ke aku sebut? Aku salah tajwid orang putih. Very nice talk. Lepas tu dia cakap orang putih. Dia ingat kita cerdik kot. Jadi saya faham lah orang putih dia tu. Tapi saya nak jawab balik, takut salah nahwu, salah grammar, salah tajwid. Saya jawab dengan Melayu. Tapi saya faham dia cakap. Saya jawab dengan Melayu. Waktu tu lah saya rasa, rugi kalau aku boleh cakap Inggeris pula. Topak orang ni mengucap terus dah. Rugi kalau aku boleh cakap Inggeris macam Mak Saleh. Memang dia kan pukul kan. Arab boleh, Melayu boleh, Quran boleh, tafsir boleh. Barulah dia masih hebat kan. Lepas tu dia kata, saya nak Ustaz ikut saya ke mana-mana tempat saya syamah tajuk ni. Ustaz cerita cukup baik. Maknanya dah ada lah. Maknanya ini cerita raya ke cerita apa? Jadi saya nak cerita Alzheimer tu, nak cerita umur tua. Jadi kita tak nak lah umur panjang kita mohon dengan Allah sampai kita kena penyakit Alzheimer, tak usah. Tak nak. Dan ada ayat yang diajarkan macam mana nak supaya kita ni tak kena penyakit nyanyuk. Walaupun umur panjang tapi tak nyanyuk. Yang pertama, kena banyak hafal Quran. Orang hafal Quran tak nyanyuk. Banyak mereka hafal Quran. Saya jumpa tok guru saya umur 84. Dia hafal surah Al-Kahfi. Sampai sekarang tak nyanyuk, umur 84. Saya balik kampung, kalau kat Thailand saya pergi jumpa dengan dia. Saya tanya masalah hukum. Sampai sekarang dia ingat. Hukum ni macam mana? Adalah kitab tu. Saya kata, orang tua ni tak nyanyuk, umur 84. Ingat lagi, cuma telinga tak dengar. Allah Ta'ala tarik telinga dia, tak dengar. Kita tanya, cakap kuat. Ni hukum fiqh ni macam mana ni? Kena cakap kuat. Baru dia dengar. Bila dia dengar, dia cakap terus. Dalam kitab ni ada sebut, dalam kitab ni ada sebut. Saya kata, Allah, kuat ingatan. Tapi dia banyak menghafal Quran. Itu syarat pertama. Kalau banyak, sudah cukup, sudah, tu cepat nyanyuk. Ustaz pun tahu juga. Yang tu cepat nyanyuk. Duk nyanyi hari tu cepat nyanyuk. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah panjangkan umurku, tapi jangan sampai aku ni nyanyuk. Tu hafal Quran. Yang kedua, kena makan. Imam Nawawi sebut, makan makanan yang bersifat buah-buahan, terutama kurma dan kismis. Ni budak-budak nak hafal, anak-anak Kristen buat bagus. Kurma dan kismis, dan jangan minum ais. Imam Nawawi sebut jangan minum ais. Minum ais dia cepat mengecutkan otak. Jadi cepat nyanyuk. Sudah. Ni tadi minum air banyak dia macam mana cerita dia? Baik. Itu yang kedua. Jadi inilah makanan-makanan. Lepas tu madu. Amalkan madu. InsyaAllah selamat nyanyuk. Lepas tu ada satu amalan. Amalan ini diberikan oleh tok guru saya tu lah, umur 84 tu. Saya berbual dengan dia, dia cerita, arwah ayah saya Rifki, arwah ayah saya Tuan Guru Haji Mustafa, ketika nak meninggal dunia dia angkat tangan. Nak meninggal dunia, dia baca, Allahumma inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, kau selamatkanlah aku menghadapi seksa sakitnya nak mati. Kemudian dia mengucap la ilaha illallah. Kemudian mati. Punya hebat Tuan Guru Haji Mustafa bin Osman, meninggal tahun 81. Itu arwah ayah saya. Kata tu guru Tuan Guru Haji Muhammad.
Dan arwah ayah saya sebelum meninggal dunia, dia kata, kau amalkanlah ketika nak tidur ayat yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Kalau kau amal ayat ni, kata ayah dia kepada Tuan Guru Haji Muhammad, kau takkan nyanyuk dan kau ngafal Quran pun kau takkan lupa. Bapak dia ajar kepada Tuan Guru Haji Muhammad yang umur 84. Patutlah Tuan Guru Haji Muhammad tak nyanyuk. Dan Tuan Guru Haji Muhammad ajar pada saya, jadi tak nyanyuk lagi lah ni. Padahal umur 36 baru tak, kalau nyanyuk dah teruk lah. Jadi saya pun ajarlah pada orang Ros Merah, nak tidur tu je baca, bukan banyak pun. Tapi jangan pula tinggal aku ni, ayat kursi pun tinggal, yang kulit Allah yang saya suruh tampal kan pun tinggal, baca ni je tak boleh. Masuk semua. InsyaAllah tuan-tuan tak nyanyuk. Surah apa? Surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. Ayat saya lupa pula. Siapa nanti saya SMS kepada pengurusi. SMS kepada pengurusi. Ayat berapa saya lupa. Tapi carilah wa ilahukum ilahu wahid. Juzuk kedua tu. Juzuk kedua cara dia nak jumpa. Juzuk kedua tuan-puan cari wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat tersebut berada di baris yang paling bawah. Buka Quran juzuk 2 cari. Yang mana wa ilahukum paling bawah. Dan dia muka surat sebelah kiri. Saya tak ingat muka surat berapa, tapi sebelah kiri. Jadi buka Quran sebelah kiri bawah sekali wa ilahukum ilahu wahid. Lepas tu satu ayat sebelah lagi. 2 ayat tu selamat daripada nyanyuk. Maknanya tuan-puan balik cari sendiri lah, biar ada usaha sikit. Saya tak jadi nak SMS. Biar ada usaha lah sikit. Ustaz dah bagi tu dah. Saya tak cakap cari dah sebuah Quran, tak. Saya dah pendekkan. Surah Al-Baqarah panjang 3 juzuk, saya dah pendekkan lagi. Juzuk 2 je. Banyak juzuk dia tu, 20 muka. Dah pendekkan lagi. Baris bawah je. Buka cari je baris bawah. Lepas tu baris bawah aja tu. Lepas tu pendekkan lagi. Yang 20 muka, yang kiri je, kanan tak saya tengok. Jadi tinggal 10 muka bawah sekali. Tak jumpa lagi, teruk sungguh. Maknanya dah pendek-pendekkan sikit. Maknanya tuan-puan balik cari sendiri. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lepas tu ayat satu lagi, ayat selepas ni. Baca ketika nak tidur. Buat cantik-cantik, print out, tampal. Nak tidur aja. InsyaAllah selamat daripada nyanyuk. Anak-anak pun patut suruh dia belajar cerdik. InsyaAllah belajar cerdik. Jadi oleh kerana itu, inilah kebagusannya kita berhimpun bersama-sama. Selain kita makan dah, selain kita makan bersukaria, menghubungkan silaturahim, kita juga mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga kita berada di majlis ilmu ini, Allah Taala turunkan rahmatnya. Dan kita nampak dah rahmat. Tengah ceramah ni pun dah hujan dah. Hujan rahmat. Maknanya Alhamdulillah. Sebab saya pernah sembahyang Jumaat, dalam khutbah saya baca, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi biladis Syam. Ya Allah, bantulah umat Islam yang berada di Syam, di Syria, wa fi Burma. Waktulah khutbah. Sudah daripada tu saya turun jadi imam. Jadi imam dalam doa, lepas pada doa sultan tu, baca pula dengan bahasa Melayu, kau bantulah umat Islam kat Syria, kat Burma, kat Rohingya lah. Sudah daripada semayang, tiba-tiba datang seorang ustaz. Dia tanya saya, ustaz baca doa macam tu bagus ke? Saya kata bagus lah. Kita minta dengan Allah supaya bantu umat Islam seagama ni. Betul. Tapi ustaz tahu tak, mereka tu dibuat gitu pada Allah sebab kena kaji sebab tu. Kok jadi kat Malaysia macam mereka. Apa sebab ustaz agak? Saya kata kalau kira sebab, saya kata sebab asalnya macam Palestin, Syria, sebab orang-orang Arab ni tak bersatu. Betul tak? Orang Arab tak bersatu. Bukti orang Arab tak bersatu, orang Arab bergaduh. Sampai kat Palestin tu, sempadan tu pun ditutup. Mana orang Arab tak bantu orang Arab, orang Islam tak bantu orang Islam, orang Arab tak bantu orang Arab. Sebab dia bergaduh. Betul. Dia kata betul. Sebab dia bergaduh. Saya kata memanglah. Nabi SAW pun sebut, antara dosa yang paling cepat Allah turunkan pada sebab bergaduh.
Orang ada Allah turun bala. Okey, sekarang Ustaz, dia nasihat saya pula. Tadi dengar doa. Amin. Lepas tu nasihat saya. Sekarang Ustaz, kita macam mana? Tak bergaduh? Dia tanya kita orang Malaysia tak bergaduh. Agak-agak saya yakin dia kata. Dia cakap kan? Saya yakin mungkin 20 tahun lagi Malaysia pun ada sama dalam doa Ustaz. Jangan cakap gitu, hari ni hari Jumaat dalam masjid lagi saya. Saya marah dia cakap gitu. Saya kata kita doa kat orang. Kini ingat bila kita doa kat orang, Nabi SAW sebut sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa da'watul mar'i li akhihi fi dhahril ghaib. Orang yang berdoa kepada saudara dia yang saudara dia tak tahu. Saudara dia tak tahu pun kita doa. Contoh, tuan-puan tengoklah apa nama jiran kita, anak dia nakal. Tuan-puan kesian. Tuan-puan bangun malam, tuan-puan doa, ya Allah aku kesianlah apa nama jiran aku kat hibiscus tu. Anak dia nakal sangat. Kau solehkan anak dia. Doa tu doa paling makbul sebab dia tak tahu pun. Macam juga saya doa sini, orang Malaysia doa, orang Syria tak tahu, makbul. Dan bila doa macam tu, Nabi sebut, wa inda ra'sihi malakun. Dan di kepala orang berdoa tu ada seorang malaikat. Muwakkalun, yang ditugaskan oleh Allah khusus untuk berkata, walaka misluh, walaka misluh, walaka misluh. Kamu pun dapat sama, kamu pun dapat sama, kamu pun dapat sama. Saya doa kepada orang Syria, saya doa kepada orang Burma, Allah Ta'ala akan cakap, kamu dapat sama, kamu dapat sama. Dengan makna, orang Malaysia selamat, orang Malaysia selamat, orang Malaysia selamat. Jadi awak tiba-tiba awak cakap, hari Jumaat ni tengah-tengah berkat ni, awak cakap 20 tahun lagi mungkin Malaysia ada sama, saya tak suka lah. Jangan cakap. Dia pun dia. Tapi apa yang berlaku kat negara Arab mereka bergaduh, kita dah berlaku dah. Kan? Dah berlaku dah. Tapi usaha kita yang kita mampu di Ros Merah ni buat macam ni, insya-Allah Allah pandang. Allah pandang. Oh, tak apalah orang lain bergaduh tapi orang Ros Merah ni tak bergaduh. Allah pandang. Mungkin dengan berkat perhimpunan kita ni, Allah Ta'ala lembutkan hati orang yang bergaduh, yang lain yang besar-besar bergaduh tu, dia jadi baik. Dia jadi baik. Kita bergaduh. Sebab apa? Sebab Ros Merah punya power. Lepas Ros Merah sana buat lama-lama tak bergaduh. InsyaAllah. Bila tak bergaduh, tak adalah yang berlaku macam negara-negara Arab yang berlaku sekarang. Itulah harapan kita. Sebab tu bila tuan-puan kata datang syamah, saya syamah. Kenapa? Kita nak supaya bukan setakat ni, tempat lain pun buat. Makin banyak buat, insya-Allah makin banyak doa. Dan Nabi pun, dan Allah Ta'ala akan hantar makin ramai malaikat untuk kata walaka misluh, walaka misluh. Sebab itulah saya cakap dengan isteri saya, ada seorang tu nak kahwin seorang lagi susah. Jadi dia minta abang doa. Macam mana? Cari orang lain lah dia. Dia tak lagi. Saya doa, ya Allah, kau mudahkanlah urusan kawan aku nak kahwin seorang lagi. Malaikat cakap, kau pun sama, kau pun sama. Tu yang dia bimbang. Betul kan? Dia bimbang. Jadi dia tak bagi. Cari ustaz lain lah doa. Kok ada malaikat. Dia faham. Isteri saya pun ustazah juga. Dia faham. Jadi dia bimbang. Jadi kalau apa nama, sebab tu saya seronok sangat kalau pergi sembahyang hajat untuk budak-budak UTSR. Dah 3 malam berturut-turut. Malam sebelum ni kat Setia Indah, malam tadi kat Senai, malam besok pula kat Batu Pahat. Ajak saya sembahyang imamkan solat hajat dan tazkirah. Saya pergi. Kenapa? Saya tahu. Saya doa untuk anak orang, malaikat kata, kamu pun dapat sama, kamu pun dapat sama. Itu kebaikan. Tadi suruh datang sini, ada orang telefon, suami saya ni ustaz, sekarang tak tahu nak buat macam mana. Pergi hospital kata apa nama paru-paru berair. Waktu tu dia telefon, apa nama saya tengah mandi. Berhenti mandi, ingat ke? Saya ingatkan sini telefon. Sebab saya tak tahu jalan kan. Berhenti mandi ambil telefon. Rupanya orang lain. Saya bila dia cakap suami saya ni sakit, paru-paru berair, ustaz boleh datang tak sekarang? Dia sesak nafas sangat. Saya kata nak ceramah malam ni. Tak apalah, saya usaha datang. Sebab saya kesian. Saya pun pergi lepas maghrib tadi. Pergi lepas maghrib, suami dia dah tak tahan dah, jalan sana jalan sini, sesak nafas, tak tahan. Saya pun baca ayat Quran kat dia, baca sikit kat dia, doa kat dia, dengan harapan. Lepas tu saya naik kereta datang sini, fikir atas kereta, aku haraplah kalau aku doa kat orang macam ni,
nanti aku tua aku tak kena penyakit. Betul tak? Aku tak kena penyakit ni. Tu yang saya doa, saya minta. Sebab apa aku tolong doa kat dia. Macam Datuk Dr. Harundin. Datuk Dr. Harundin kan, dia ramai, dia doa kat orang. Dia doa kat orang, ramai yang sihat dengan berkat doa dia. Waktu dia sakit belakang, tuan-puan. Dia sakit belakang, ini kisah, dia cerita sendiri. Bila dia sakit belakang, dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah datang peluk dia dan Rasulullah urut belakang dia dari atas ke bawah. Sampai sekarang dia tak sakit belakang. Tengok Allah Ta'ala hantar sebab dia doa kat orang suruh sihat. Dia sakit, Allah bagi mimpi jumpa Rasulullah dan Rasulullah urut belakang dia ke bawah sampai sekarang tak sakit. Sebab apa? Sebab dia doa kat orang. Dan kata anak dia doktor. Waktu ayah dia Datuk Harundin operate jantung. Bila operate jantung, dia ambil urat kaki lah, spare part kan. Dia ada spare part urat kaki. Jadi urat kaki ni dia ganti kat Amerika baru ni, yang terbaru ni. Jadi bila luka kat kaki ni perlu dibersihkan tiap-tiap pagi. Anak dia doktor, pagi-pagi pergi bersih. Bayangkan luka bila bersih sakit kan. Datuk Harundin tak sakit pun, tak sakit. Anak dia tanya, tak sakit ke ayah? Tak sakit. Anak dia heran, kenapa tak sakit? Anak doktor tahu patut sakit tapi tak sakit. Kenapa Allah tak sakitkan dia? Allah hilangkan sakit sebab dia ramai mana dah ubat orang, dan ramai mana anak murid dia dalam Darul Syifa yang ubat orang, yang tolong orang. Jadi Allah Ta'ala bagi keberkatan untuk dia. Jadi oleh kerana itu, kalau orang minta tolong tuan-tuan, kita tolong. Kita tolong, insya-Allah. Bila kita tolong orang, Allah tolong kita. Mungkin bukan sekarang, nanti kita tua Allah tolong macam tu. Saya fikir, saya kata tak apalah. Saya nak doa pada dia, dan saya janji dengan dia besok saya bawa air untuk doa pada dia. Saya bawa air sebab sakit. Dia kata dulu Ustaz dah buat, saya dah lega. Saya baru ingat waktu saya buat dulu kat dia, saya baca surah Al-Kahfi. Jadi tadi nak baca surah Al-Kahfi panjang. Kalau panjang lewat datang sini. So saya kata tak apa, malam ni saya baca surah Al-Kahfi dalam air, besok saya bawa, saya pergi bagi kat rumah tuan. Jadi oleh kerana tu malam ni saya kena berhentilah ceramah, nak balik baca surah Kahfi tu. Tu dia cerita macam-macam nak berhenti dah ni. Nak balik baca surah Kahfi sebab panjang, untuk bantu dia. Dengan harapan bila saya tua, saya tak kena penyakit, dia kena penyakit lemah jantung dan paru-paru berair. Jadi dengan sebab kita doa kat dia, kita baca surah Kahfi kat dia, saya yakin malaikat ada dekat dengan saya. Malaikat kata walaka mislu, kamu pun dapat sama habuan kamu doa ini, insya-Allah nanti saya tua saya tak kena penyakit. Ini tunggu doa balik kampung je dah. Ada kawan-kawan saya, Ustaz, tolong semaya hajat. Saya isi borang dah 5-6 kali nak balik Kelantan, tak balik-balik. Kalau saya semaya hajat untuk dia, kau pun balik sama, kau balik. Tapi tak boleh lah, saya dah beli rumah sini kan. Dah beli rumah kat Taman U. Dan saya jemput lah tuan-puan 22 hari bulan. 22 hari bulan ni, InsyaAllah saya akan buat jamuan untuk semaya hajat kat rumah saya lah. Jadi saya jemput lah tuan-puan 22 hari bulan, insyaAllah. Sama-sama dapat meraihkan. Dia kena ada kunjungan balas. Betul tak? Sekurang-kurangnya ada wakil 3-4 orang pun okey dah. Kunjungan balas 22 hari bulan, insyaAllah. Masa malam saya buat program jamuan Aidilfitri surau saya. Sambil lepas maghrib makan, lepas tu semaya isyak. Sudah semaya isyak semua pergi rumah saya sebab dekat dengan surau. Semaya hajat kat situ. Sudah semaya hajat, ceramah. Ceramah pula. Ceramah rumah-rumah yang diberkati Allah, tajuk dia. Ceramah tu insya-Allah forum Ustaz Anwar Husin. Jadi oleh kerana itu, jadi semaya hajat kat rumah saya tu sebab insya-Allah minggu seterusnya saya akan pindah rumah lah, duduk rumah. Jadi oleh kerana itu saya haraplah tuan-puan boleh pergilah kat Tamayu, bukan jauh pun. Sebagai alamat nombor 2 jalan nombor 2 itu sekarang rumah saya tu pula dah. Nombor 1 Kejayaan 56. Datanglah memeriahkan hati saya pula.
InsyaAllah moga-moga tuan datang, tuan pergi ni, Allah Ta'ala iringkan malaikat. Saya dah sebut dulu, siapa pergi ziarah, berapa malaikat iring? 70. 70 berapa? 70,000. Ada hadis sahih. Hadis sahih sebut, barang siapa yang menziarahi saudaranya seagama, syayyahullahu sab'ina alfi rajulin, alfi malakin. Nabi Allah Ta'ala akan iringkan 70,000 malaikat. Kita buat marhaban ni 70,000 dah. Dan malaikat bukan dua saja. Malaikat kata, Allahumma kama wasalahu fika fasilhu. Ya Allah, orang ni hubungkan silaturahim kerana-Mu ya Allah, maka kau pun kena hubungkan silaturahim kamu dengan dia. Faham maksud? Dia ni sanggup hubungkan silaturahim antara sesama hamba, maka kau sebagai pencipta, kau hubungkan silaturahim dengan orang yang menghubungkan silaturahim. 70,000. Saya pergi ceramah Taman Pasir Putih kuliah subuh. Saya kata kalau saya tak ingat 70,000, saya kata Taman Pasir Putih jauh Taman Yu. Kalau saya tak ingat 70,000 mereka iring saya untuk datang ke Taman Pasir Putih ni, saya tak datang. Saya kata, penat, jauh. Pukul 5 pagi kita bangun dah, jauh. Tapi sebab saya ingat 70,000 malaikat iring saya datang ceramah kuliah subuh. Tuan-puan jangan balik sampai habis, saya kata. Siap kuliah subuh tu dia tanya, Ustaz, minggu depan pula ayat. Minggu depan tempat lain pula. Tak apa, bulan depan. Bulan depan ada kosong? Ada. Boleh datang? Jauh ni. 70,000 dia pula cakap kata. Pengerusi 70,000 Ustaz. Kau ni kenakan aku balik cerdik juga ada. 70,000 malaikat ini Ustaz. Dia pula ambil modal ceramah saya, dia hentam saya pula, menyebabkan saya terpaksa pergi bulan seterusnya. Jadi hari ni saya diam-diam, pokok panggil pula suruh. Nanti saya kata minta maaf bulan depan 70,000 Ustaz. Tuhan Allah, saya cakap balik, tuan-puan pergi ke Taman Yu, 70,000 iring tuan-puan. Itulah dia kunjungan balas kebaikannya. Jadi insyaAllah tuan-puan, alhamdulillah, saya rasa cukuplah sekali itu. Mohon maaf salah dan silap. Apa yang baik kita sama-sama mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita amalkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, moga Allah SWT masukkan rasa kasih sayang di antara kita, menyebabkan masyarakat kita makin kuat, dan menyebabkan Allah Ta'ala jauhkan bala bencana daripada negara kita yang tercipta ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapkan terima kasih.